Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'atabihin lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila walidina wa azwajina wa usratina wa muallimina wa ashabina wa ulama wa syuhada wa awliya wa jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahyahim minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, khususan ila tungras wa al-hash wa mu'allafatil hadza kitab Ahmad Suka al-Qari bil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim. Nataibuna ilallah. A'udzu billahi samii' alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatimin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama saghara wa jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahyahum minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina himmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر حب الحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق بقدر العظيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب كتابك أبدا آبد والدهر الداهرين. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah yang di mana kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sempurna yang dikatakan Allah beri ujian kepada kita dari segi wabak ini yang melanda ke seluruh dunia, bukan negara kita saja tetapi seluruh dunia, tetapi Allah tetap mengizinkan, Allah tetap memilih kita untuk duduk bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ahli keluarga kita, moga-moga rakan sahabat kita ataupun jiran-jiran kita dikurniakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, digerakkan anggota badannya untuk bersama-sama untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang berdekatan dengan mereka. Walaupun di mana sekali mana pun. Kita telah dengarkan penceramah tentang Isra' Mi'raj pada ketika itu telah menekankan kenapa Allah memilih masjid daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa Allah tak memilih daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah memilih masjid. Sebab apa? Kepentingan masjid. Dan juga selepasnya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kedua selepas menyatukan golongan Ansar dan juga Muhajirin, ataupun dikatakan menyatukan golongan orang yang bersama-sama hijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta bersama-sama dengan penduduk Madinah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Kenapa keutamaan kepada masjid tersebut? Banyak hikmah. Salah satunya adalah menyatukan ummah, menyatukan perpaduan antara kita semua Islam tanpa mengira kaum, tanpa mengira darjat, tuan-tuan. Itunya lah rumah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tersebut. Alhamdulillah Allah kurniakan kita kesihatan. Alhamdulillah Allah kurniakan kita masa lapang yang sentiasa yang saya ingatkan kepada diri saya pada ketika itu saya tak dapat untuk menghadiri dalam kuliah tazkirah saya pada bulan lepas kerana Allah telah uji saya tentang wabak tersebut. Alhamdulillah apabila kita berada daripada wabak tersebut, kita dalam kekangan, tidak boleh ke mana-mana, tidak mampu untuk dalam keadaan beribadah secara tenang, dalam keadaan bagaimana sesak pernafasannya, Allah kurniakan bagaimana lemah anggota badannya. Sebab itu pada ketika ini kalau kita lihat dan kalau kita faham, kesihatan dan juga masa lapang itu merupakan nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah sampai ke setiap kali di mana saya punya tazkirah. Dan hari ini merupakan tazkirah kelas Ustaz Afifuddin dan saya menggantikan beliau, dan insya-Allah saya mengutarakan janji saya yang begitu lama daripada tahun lepas bulan 12 menyatakan tentang pertemuan ketua iblis pada ketika itu bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tuan-tuan untuk masuk ke arah tersebut. Baik, sebelum itu kalau kita tengok balik tentang bagaimana keingkaran iblis dan juga pengikut-pengikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sombong dan juga hasad kepada kaum Nabi Adam alaihissalam, dan atau senang bahasanya mereka ini berdendam kepada manusia ni. Kenapa tuan-tuan?
telah difirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad, yang di mana yang surah tersebut bilangan yang 38 bermula pada ayat 71. Surah Sad ayat 71. Yang bermula pada ayat 71. Saya terus masuk kepada maksudnya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkanlah peristiwa tersebut ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, iaitu daripada Adam, daripada tanah. Surah atau ayat yang ke-72. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, tak apa, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Boleh rujuk, kalau ada handphone boleh buka handphone, penterjemahannya. Tuan-tuan kemudian nanti tuan rujuk kepada rumah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, siapa? Kejadian Nabi Adam AS, serta aku tiupkan padanya roh yang telah aku ciptakan, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ayat yang ke-73, setelah selesai kejadian Adam, setelah selesai kejadian tersebut, maka telah sujud siapa? Sekalian malaikat semuanya sekali. Ayat yang 74, illa iblis, melainkan iblis. Ia berlaku sombong takabur, takabur. Dan beliau juga mengingkari serta menjadikan ia dari golongan yang kafir. Allahu akbar. Sombong dan takabur, tuan-tuan. Takabur ni apa? Besar. Dan kabara. Kabara ni besar ataupun membesarkan diri. Membesarkan diri, takabur. Takabur, sombong kepada Allah Subhanahu taala, untuk sehingga mengingkari perintah Allah Subhanahu taala sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu pun di mana Allah nyatakan apa? Masuknya dia dalam golongan yang kafir. Allah berfirman dalam ayat 75, hai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Adakah engkau berlaku sombong takabur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Pilih Allah Subhanahu wa taala kepada iblis tersebut. Kalau kita faham ayat ini, ia merupakan ayat perli. Ayat perli kepada, salah satunya ada ayat perli dan juga ada ayat sebelumnya yang hujungnya ayat perli kepada iblis tersebut. Dari golongan yang tertinggi, Allah kata, adakah kamu daripada golongan yang tertinggi? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau, iaitu wahai Tuhanku, ciptakan aku daripada api dan dia daripada tanah. Sombongnya iblis pada ketika aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Ni tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum kisah ni. Cuma kita flashback balik. Dan iblis pada ketika itu membanggakan diri. Dia merasakan api itu lebih hebat daripada tanah, lebih suci daripada tanah, lebih hebat dengan ciptaan dia. Api, tuan-tuan, yang boleh membakar semua benda. Kemudian Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. Keluar daripadanya apa? Keluar daripada syurga. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Allah kata apa? Engkau menerima laknatku daripada terus menerus hingga hari kiamat. Ditiupnya sangkakala yang pertama, tuan-tuan. Sebab itu mereka ini merupakan salah satu golongan-golongan yang menghasut kita supaya mengikut jejak langkah mereka masuk dalam api neraka. Ini saya ringkaskan, tuan-tuan. Iblis berkata, menjawab lagi. Dah diusir menjawab lagi. Dia tengok, tuan-tuan. Wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan. Diminta pula. Dah dahaka Allah, diminta lagi. Apa iblis kata? Wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepadaku ke hari mereka dibangkitkan di hari kiamat. Allah berfirman apa? Allah menjawab, dengan permohonan itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Allah benarkan, tuan-tuan. Hingga ke hari masa yang termaklum,
Iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Kadalah minta Allah bagi, engkau tabur lagi. Kecuali hamba-hambamu. Dekat sini syaitan menyatakan apa? Kecuali hamba-hambamu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di antara zuriat Adam. Semua dah ni kita tuan-tuan, daripada Nabi alaihi salam hinggalah akhir zaman nanti, hingga zuriat Adam itu dibersihkan dari sebarang kederhakaan ataupun mereka ini mengingkari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan apa? Saudara berbuat baik. Fardu ain itu jangan dikiralah, memang wajib. Dari segi perintahnya lain, patuh kepada ibu bapa selagi mana tak langgar daripada syarak. Janganlah kita mengata uf sekali mana pun. Banyak tuan-tuan. Uf ni perkataannya lembut. Uf ni perkataannya lembut. Apatah lagi kalau kita naik tinggi suara. Okey, baik tuan-tuan. Ni kita ringkaskan. Apatah lagi kita naik tinggi suara. Allah Rabbi. Zaman sekarang macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Anak cucu. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik, Allah Rabbi, zaman sekarang penuh dengan ujian. Itu zaman anak-anak kita. Belum zaman selepas anak kita macam mana lagi ni. Allah Rabbi. Minta-minta Allah lindung kita dan keluarga kita, juga keturunan-keturunan kita, faham akan ilmu agama dan terpelihara daripada perkara-perkara yang larah tuan-tuan yang ada di dunia ini. Dan tu apa Allah menjawab? Allah menjawab, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenismu dan dengan orang-orang menurutmu di antara zuriat Nabi Adam AS, iaitu orang yang dahaka. Semua orang yang dahaka segala perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah firman dalam hadis kudusi, kesombongan adalah keselendangku dan kebesaran adalah sarungku. Maka barang siapa menyamaiku salah satu dari keduanya, maka pasti ku lemparkan ia ke dalam jahanam dan tidak ku pedulikan lagi. Maksudnya lebih sombong daripada dan merasakan lebih tinggi daripada Allah. Yang maksudnya dia ni sesuatu perilaku kepada kita buat ni tuan-tuan, kita lakukan semua kerana hasil usaha kita. Disebabkan hasil usaha kita berjaya ni hasil usaha kita. Tetapi kita kena ingat, yang berikan kita kejayaan, yang berikan kita kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sombong dan mereka memperkecilkan orang-orang di bawahnya, maka tunggulah tuan-tuan, itu merupakan salah satu sifat seorang iblis, iaitu ketua iblis tuan-tuan, ketua kepada golongan jin dan syaitan tuan-tuan. Sebab itu kita perlu faham hakikat bagaimana asal usulnya mereka ini membenci kepada manusia tuan-tuan. Itu yang paling kita takut. Baik, kita masuk. Saya ringkaskan tuan-tuan antara dialog tersebut, antara peristiwa sebelum masuknya dialog tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril bertemu kepada ketua iblis untuk memerintahkan ketua iblis tersebut menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan ketua iblis menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjawab segala pertanyaan yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu Allah utuskan malaikat Jibril bertemu dengan ketua iblis tersebut. Dan ketua Jibril telah menyatakan, apabila kau ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan dikurniakan azab yang begitu besar. Yang apabila kedengaran ketua iblis pada ketika itu, maka bergetarlah ketua iblis pada ketika itu. Bergetar tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dialah orang makhluk yang paling hebat, lebih hebat daripada malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dia dilantik sebagai ketua malaikat, tetapi disebabkan sedikit keingkaran untuk sujud ketika mana Allah suruh semua makhluk di syurga tersebut sujud kepada Nabi Adam AS, tetapi dia ingkar, sombong dan takabur dia menyebabkan dia masuk kepada masuk dalam api neraka. Baik, kita lagi sikit. Sombong dan juga takabur itu merupakan antara penyakit di dalam hati.
Apa yang penyakit dalam hati? Ada 9 tuan-tuan. Yang kita tahu tadi 2, sombong, takabur. Yang ketiga apa? Kedekut. Yang keempat apa? Wujub. Yang kelima apa? Gharar. Yang keenamnya apa? Takabur, sombong, riak. Yang ke-8-nya apa? Iaitu lumba akan makanan. Wujud dah tadi. Okey, wujud dah tadi. Yang itu 8-nya atau lumba dalam makanan. Yang ke-9 apa? Hubbud dunya. Allah Rabbi. Ini tuan-tuan yang 9 perkara tersebut yang kita perlu faham, dan yang kita perlu semat pada hati. Dan macam mana kita nak bersihkan kepada satu masalah hati tersebut? Sentiasa adalah zikrullah, mengingati Allah. Bagaimana untuk jalan untuk mengingati Allah? Okey, baik, saya ulang baik 9 perkara yang penyakit di dalam hati tersebut. Yang pertama tadi kita tahu sombong, yang kedua takabur. Sombong, takabur. Yang kemudian ni wujub, gharar, riak, kedekut. Dalam bahasa pondok ni saya lupa apa ni, kikir. Kikir. Dan juga yang ke-8 lumba akan makanan. Lumba kalau itu bahasa pondoknya. Kalau kita bahasa yang biasanya, orang kata kalau makan ni secara berlebihan. Tamak haluba orang panggil dia. Terima kasih banyak. Tamak haluba. Yang ke-9 adalah hubbud dunya. Hubbud dunya ni adalah cinta akan dunia. Cinta akan dunia. Bagaimana kita nak mengatasinya tuan-tuan? Saya secara ringkas adalah zikrullah, sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah ni banyak cara. Bukan setakat zikir, iaitu kita mengingati Allah, baca Quran pun sama, dan juga kita menghindari semua perkara maksiat, itu pun sama. Menghindari segala maksiat, itu pun sama. Sebab apa? Apabila kita hindar akan segala maksiat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat walaupun di mana kita berada. Menghindari segala maksiat dan juga membuat ke arah kebaikan. Kadang-kadang kita nak buat arah kebaikan ni tuan-tuan, dia lebih mudah daripada orang kata mengelak atau menghindari daripada melakukan kemaksiatan. Sebab apa? Banyak punca tuan-tuan. Dua benda yang kita tahu, iaitu hasutan daripada syaitan. Yang keduanya adalah nafsu yang telah Allah jadikan pada diri kita. Nafsu. Macam mana nak tundukkan nafsu? Saya telah terangkan sebelum ni, iaitu nafsu ini seperti keldai. Nak lemahkan nafsu, kita kena paling mudah adalah sikitkan makan, ataupun paling ringkas adalah puasa. Puasa yang kita boleh amalkan, iaitu sunnah yang kita boleh tahu, Isnin dan juga Khamis. Itu yang pertama. Yang keduanya, hari gelap dan juga hari terang. Puasa di hari gelap dan juga hari terang. Apa maksud hari gelap dan hari terang? Tuan-tuan dan puan-puan mesti sedia maklum, iaitu awal hari gelap ni, awal dan hujung bulan Islam. 1, 2, 3. Ini yang pertama ni awal, dan hujung 28, 29, 30. Itu hari gelap. Hari terang 13, 14, 15. Kalau tuan-tuan tak percaya dan perempuan tak percaya, tuan-tuan nanti, ni hari terang kan, hari gelap kan, tuan-tuan tengok dekat langit, ada tak nampak bulan tuan-tuan? Kalau nampak bulan sikit saja. Dan tuan-tuan tengok dalam kalender nanti, savekan dalam kalender, tengok 13, 14 dan 15. Terang tuan-tuan, bulat di langit tuan-tuan. 13 dia nampak dekat, 14 tu nampak lawa, yang sedang-sedang dekat langit. 15 dia jauh sikit, 16 baru nampak dia punya orang kata atau bulatnya dah mula atau dah terhakis sikit. Okey, itu dia. Itu yang puasa yang kedua. Tapi yang kalau nak hebat lagi tuan-tuan, puasa Nabi Daud alaihissalam. Kenapa dia tuan-tuan selang seli? Kenapa hebat tuan-tuan? Sebab apa? Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang raja. Beliau takut akan rakyatnya kelaparan. Pada ketika itu beliau kenyang.
Sebab itu beliau membuat berpuasa pada hari ini dan esok tidak, kemudian dia berpuasa, kemudian esok tidak. Takut-takut waktu dia kenyang tersebut ada rakyatnya kelaparan. Itu hebatnya tuan-tuan. Hebatnya tuan-tuan. Itulah yang pemimpin yang kita perlu ada tuan-tuan. Baik, kita sambung. Ringkaskan telah datangnya kita masuk balik ringkaskan apabila ketua iblis datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkumpul pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat berkumpul di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketua iblis itu ketuk dan memberi salam, Assalamualaikum. Sahabat ni tuan-tuan, selagi mana Nabi tidak menjawab, sahabat takkan menjawab. Selagi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, sahabat-sahabat takkan melakukan. Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segala perbuatan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah pada ketika itu tidak menjawab salam yang telah diberi. Sebab apa? Syaitan itu datang menyerupai orang tua yang bertongkat dan matanya ada sebelah, atau matanya sebelah buta, dan atau janggutnya ada 10 janggutnya panjang, ada 10 helai. Yang kita kalau tengokkan hodoh tuan-tuan, itu dia menyerupai manusia yang hodoh tuan-tuan. Kalau kita tengok kalau video-video ahli sihir, kadang-kadang kita melihat mereka ini orang-orang atau orang-orang putih ini, mereka atau mencipta benda karakter macam tu tuan-tuan. Baik, dapat daripada mana? Mereka mengkaji tentang Islam tuan-tuan. Bagaimananya hari kiamat, mereka kaji cerita 2012 lah, itulah inilah. Tentang apabila peperangan daripada peperangan sebelumnya ditiupkan sagakala, ataupun peperangan antara orang Islam dan juga orang kafir, atau Allahumma salli ala Muhammad, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga atau orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal, mereka pun telah buat dalam cerita apa? Lord of the Ring. Mereka kaji tuan-tuan, tetapi mereka memutarbelikkan daripada cerita tersebut. Baik, kita sambung. Bila kata tu kali pertama Nabi tidak menjawab, Rasulullah tidak menjawab. Yang kedua Rasulullah tidak menjawab. Yang ketiga Rasulullah tidak menjawab, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh masuk. Kemudian ketua iblis bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak menjawab salam aku? Apa Rasulullah berkata tuan-tuan? Hai aduhullah, ya wahai musuh Allah, kepada akulah engkau menunjukkan helahmu. Kat situ kalau kita faham, dekat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu siapa yang datang tuan-tuan. Itu kelebihan dan juga salah satu mukjizat yang Allah kurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh melihat, boleh atau mengetahui benda apa yang berlaku dan apa yang berada dalam isi hati kita dan apa yang berlaku. Ataupun kita contoh, kadang-kadang kita jumpa dengan orang-orang alim tuan-tuan, orang-orang soleh. Kadang-kadang kita jumpa tersebut, kita salam, kita jumpa, padahal kita nak pergi, contoh tuan-tuan, ada satu kisah nak pergi untuk berkumpul budak-budak motor ni tuan-tuan. Saya dengar kisahnya, nak berkumpul budak-budak motor, bersalam, jumpa dengan orang alim tersebut, bersalam, nak pergi tu kalau boleh tu jangan pergi, tak elok tempatnya. Bersalam tersebut untuk menegur tanya khabar, kemudian pesannya kalau boleh tu jangan pergi, tak elok. Padahal kita tidak berbual kepada, bayangkan apa itu kelebihan yang Allah kurniakan orang alim dan juga orang soleh. Bagaimana Allah beri kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datangnya menyamar, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu itu adalah merupakan ketua iblis. Patutkah engkau dengan urusanmu itu hendaklah menipu aku bagaimana engkau menipu Nabi Adam alaihissalam sehingga terkeluar dari syurga, dan Habil mati teraniaya dibunuh oleh Kabil dengan sebab hasutan engkau, serta Nabi Allah Ayub alaihissalam engkau tipu asap racun supaya baginda sujud di dalam solatnya, sehingga begitu lama baginda serta Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meninggalkan kerajaannya kerana engkau menyamar sebagai isterinya untuk melarikan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga beberapa anbiya
serta para ulama yang telah menanggung keseseraan dan penganiayaan oleh perbuatanmu yang khianat. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia pada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Hanya salam engkau saja aku tidak ingin menjawab. Kerana apa? Kerana telah diharamkan oleh Allah dan engkau ini terlaknat serta telah ditentukan kepada engkau ke dalam neraka yang amat keras bagi menyeksa dirimu. Maka aku kenal sangat bahawa engkaulah iblis yang menjadi raja segala syaitan yang telah datang dalam bentuk penyawaran. Apakah tujuan engkau datang menghadapku? Itu tuan-tuan. Bagaimana dia menghasut Nabi Adam AS, bagaimana menghasut Habil supaya membunuh Qabil, iaitu anak Nabi Adam AS, bagaimana menghasut Nabi Sulaiman AS dan menyamar sebagai isteri Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan cincinnya. Dan bagaimana yang kalau kita tengok Nabi Ayub AS, orang kata mengelirukan Nabi Ayub SAW sehingga sujud begitu lama sebab terhidup racun orang kata atau racun tersebut, sebab helahnya. Ramai lagi tuan-tuan yang telah orang kata termakan akan helahnya, iaitu para nabi dan juga orang alim tuan-tuan. Bagaimana dengan kita? Mereka ini dalam keadaan iman mereka dalam keadaan bertambah dan berkurang. Tapi kadang-kadang kita tuan-tuan, kadang-kadangnya ada iman, kadang-kadang tak ada tuan-tuan. Bagaimana kalau kita tengok tuan-tuan, bagaimana kita tengok kemaksiatan yang telah berlaku di sekeliling kita tuan-tuan. Bagaimana boleh membunuh anak, bagaimana boleh melahirkan anak kemudian tinggal di tong sampah tuan-tuan. Itu baru satu. Bagaimana mereka sentiasa bermusuhan, membunuh. Bagaimana mereka sentiasa memfitnah di akhir zaman ni tuan-tuan. Di mananya iman mereka tuan-tuan? Adakah Allah itu tidak maha mendengar? Adakah Allah itu tidak maha melihat segala perbuatannya? Mana iman mereka pada ketika itu? Begitu juga dengan terutama nasihat pada diri saya. Adakah kita pernah melihat dan kita pernah fikir apa yang telah semua segala antara sifat-sifat Allah? Adakah pada ketika itu kita nak melakukan kemaksiatan, kita tidak memikirkan Allah itu maha melihat segala apa perbuatan kita? Dan kita melihat orang yang di luar tuan-tuan, itulah tugas kita, yang di mana kita bersama-sama ajak mereka tuan-tuan. Jangan kita memperkecilkan mereka, jangan kita menghina mereka tuan-tuan. Kadang-kadang Allah gunakan, jadikan mereka sebegitu rupa supaya jadikan kita ini menyampaikan kepada mereka. Bukan Allah uji mereka tuan-tuan, tetapi Allah uji kita. Adakah hati kita ni merasakan kita ini lebih baik daripada mereka? Itu sifat sombong. Berhati-hati tuan-tuan. Sikit je Allah datangkan orang yang bermasalah, datangkan orang-orang mudah rempit dan macam ni. Adakah kita menghina mereka ataupun kita menasihati mereka? Kita dekat kepada mereka dan kita nasihat kepada mereka. Kadang-kadang mereka ni tuan-tuan, mereka hilang arah. Hilang arah. Dan mereka ni nak dapat orang yang boleh bimbing mereka, orang ini lari. Dan orang ini memandang rendah kepada mereka. Dan adakah kita ini nanti, kalau kita tergolong daripada salah seorang daripada mereka, apakah kita hendak menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana apabila mereka ini tidak berubah? Aku dah jumpa dengan sekian-sekian, tetapi dia tidak mengajak aku, malah lari daripada aku. Aku nak tanya akan soalan agama, tapi mereka lari daripada aku. Bagaimana aku nak mencari kebenaran? Adakah kita masuk daripada golongan mereka itu tuan-tuan? Kita fikir balik, kita renung balik. Penjagaan hati ini amat penting. Sebab apa? Apabila kita nak menjaga hati, belajarlah ilmu tasawuf. Belajarlah ilmu tasawuf. Dan kalau kita nak belajar hati tersebut, sebab apa? Hati ini atau penjagaan hati ataupun ilmu tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari, iaitu yang wajib pelajari tersebut iaitu ada 3: tauhid, syariat dan juga tasawuf. Tauhid ni kenapa? Supaya kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga keimanan kita.
Syariat ni apa? Iaitu jalan yang kita perlu tahu. Islam telah ajar kepada kita jalan yang tuan-tuan. Yang ketiga adalah tasawuf, iaitu menundukkan kita. Takut-takut kita dah telah pelajari dua-dua perkara tersebut, kita menjadi orang yang sombong, yang takabur, menganggap kitanya hanya betul dan menganggap orang lain semua adalah salah. Ini paling kita takut akan orang ahli agamawan. Yang seterusnya tuan-tuan, apabila kita dalam keadaan kita menjaga hati tersebut, kita perlu faham dan kita perlu tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi terfikir tuan-tuan apa nak cakap tadi. Baik, kita bergalih. Yang di mana kalau kita faham dan kita perlu tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita sambung tuan-tuan. Boleh terlupa kejap. Apa jawab iblis tersebut akan pertanyaan, kenapa engkau menghadap aku? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maka iblis menjawab, wahai Nabi Allah, janganlah Tuhan hamba murka, demi sesungguhnya Tuhan hambalah Nabi yang terakhir lagi mulia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah Tuhan hamba mengenali hamba. Ayat iblis mengakui kehebatan dan juga kehebatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu janganlah engkau mukakan aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkaulah nabi yang terakhir, nabi yang mulia, yang hanya engkau yang boleh macam ke aku. Ya Nabi Allah, tujuan kedatangan hamba kemari ialah dengan keizinan Tuhan, dengan keizinan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan malaikatnya dengan titah supaya hamba datang menghadap iaitu menghadap kepadamu ya Rasulullah. Tuan hamba ini supaya tuan hamba dapat bertanya kepada apa juga persoalan keadaan umat tuan hamba sedia untuk menghabarkan segala terus terang mengenai tipu daya hamba ke atas sekalian manusia, bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman yang akan datang selepas zaman tuan hamba. Mereka yang hamba goda kepada beberapa banyak simpang dan jalan yang sesat supaya mereka ni binasa dengan tipu daya hamba yang halus. Baik tuan-tuan, yang kita perlu faham, mereka ini dia akan menghasut segala simpang tuan-tuan. Tak dapat untuk melakukan kejahatan, dia suruh melakukan kebaikan. Buat. Sehinggalah pada satu tahap lama kelamaan riak dalam hati. Orang puji kepada kita. Sebab itu dalam ilmu tasawuf melarang kepada diri kita untuk memuji orang tersebut secara berhadapan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang dimana daripada engkau puji aku, baik engkau bunuh aku. Sebab apa? Takut hati Sayyidina Ali radhiyallahu an orang kata terkucil tuan-tuan. Terkucil daripada orang kata daripada apa yang telah dibuat melakukan ibadah. Itu yang paling kita takut. Moga-moga tuan-tuan, yang insya-Allah kita sambung apakah dialognya, nanti kita sambung tuan-tuan insya-Allah akan datang. Tak salah minggu ketiga insya-Allah. Yang tak masuk lagi, ini adalah mukadimah. Insya-Allah dialog apa isinya, nanti kita akan tengok perbandingan dialog Nabi Yakub alaihissalam dan juga ketua iblis serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketua iblis. Moga-moga kita dalam keluarga kita dapat akan ilmu agama secukupnya, terhindarkan daripada segala hasutan yang kita tidak mampu, dan terhindar daripada segala ujian yang kita tidak mampu untuk kita tanggung. Dan moga-moga kita dan ahli keluarga kita serta ibu bapa kita masuk syurga, dikurniakan akan mati dalam husnul khatimah dan dielakkan mati dalam su'il khatimah. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita serta terutamanya ibu bapa kita dan dapat antara nikmat syurga di alam barzah dan terhindarkan daripada antara azab api neraka. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita terutamanya ibu bapa kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, mendapat minum daripada telaga Kausar, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menerima buku amalan di tangan kanan serta berat mizannya, timbangannya berat di sebelah kanan. Moga dapat menitis titian sirat dengan orang kata dengan mudah
dan serta dapat masuk syurga Nabi Allah dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah wa salatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.